Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan membentangkan media pendidikan yang telah kumpulan kami bangunkan. Nama saya Huzaimah binti Haji Muhammad Ihsan, nombor matrik P116578. Tajuk yang kami pilih ialah 5 hukum asas tajwid. Tajuk ini ialah tajuk yang terdapat dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Media pendidikan yang dibangunkan oleh kumpulan kami bertujuan membantu pengajaran dan pembelajaran murid bukan sahaja di dalam kelas, ia juga sesuai digunakan di luar bilik darjah bagi tujuan ulang kaji. Baik, jika kita lihat pada permulaan media pendidikan, di situ ditunjukkan menu utama dan manual penggunaan. Jika kita tekan pada manual penggunaan, dipaparkan menu utama, dia akan kembali semula kepada page yang depan tadi, kemudian pengenalan, manual penggunaan, pautan seterusnya, pautan kembali, uji minda dan juga butang keluar. Baik, saya tekan di butang pengenalan. Murid akan dibawa kepada set induksi bagi mata pelajaran ini. Sedang rindu padamu yang manis jelita. Baik, pada seinduksi ini, murid akan diminta untuk mengenal pasti perkataan yang berdengung dan juga perkataan jelas. Baik, di situ kita akan kaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Baik, kemudian kita tekan kepada menu utama. Di situ akan dipaparkan pengenalan formula 8J dan 20D, hukum nun mati dan tanwin serta tata cara formula. Jika kita tekan pada pengenalan formula 8J dan 20D, murid akan dibawa kepada maksud formula tersebut, iaitu 8 huruf bacaan jelas atau tidak dengung, nun sakinah atau tanwin. Manakala formula 20D ialah 20 huruf bacaan dengung, nun sakinah ataupun tanwin. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muzammil bin Sharif P118813 akan meneruskan pembentangan media yang telah dibangunkan oleh kumpulan 4 ini. Okey. Formula 8J dan 20D. Apa itu 8J? 8J apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan 8 huruf, bacaannya adalah jelas ataupun tidak dengung. 8 huruf bacaan J jelas. Okey. Jadi sekarang kita nak membezakan dahulu bacaan tidak dengung dan bacaan dengung. Caranya adalah murid hanya perlu menghafal 8 huruf bacaan tidak dengung. Lam dan ra daripada daripada anak panah yang atas, hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha, anak panah yang kedua. Okey. Jadi apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf daripada kedua-dua anak panah ini, bacanya adalah tidak dengung. Sebagai contoh, saya ambil man utiya, nun sakinah di situ bertemu dengan hamzah ataupun alif, jadi bacanya tak dengung. Boleh tengok contoh bacaan, boleh scan QR code di sebelah. Seterusnya, tips hafal dan ingat 8 huruf bacaan tidak dengung. Maka baki huruf-huruf hijaiyah yang lain murid tidak perlu menghafal.
bacaannya sudah tentu dengung. Nun sakinah atau tanwin bertemu selain 8 huruf formula 8J seperti di bawah tu yang telah kita sebut tadi, lam, ra, hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha, bacaannya dengung. Ingat 8 huruf yang tidak dengung, maka baki huruf hijaiyah yang lain sudah tentulah dengung. Okey, sebagai contoh, amilatun nasibah. Di situ saya ambil contoh nun sakinah. Tanwin baris 2 di depan. Selepasnya ada huruf nun. Nun ada tak dalam 8 huruf daripada formula 8J? Tak ada. Jadi bacaannya adalah dengung bagi amilatun nasibah. Seterusnya, kita akan mengenal huruf daripada idgham bila kunah dan izhar halqi yang mempunyai bacaan tidak dengung ataupun jelas. Murid hanya perlu menghafal 2 huruf idgham bila kunah, lam dan ra. Ada 8, tak perlu nak ingat 88 ni. Caranya mudah. Daripada 8 ni, ambil ingat yang minima. Lam dan ra. Lam dan ra adalah hukum idgham bila kunah. Okey. Baki 6 lagi huruf adalah izhar halqi, iaitu hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha. Jadi di dalam formula 8J ni ada 2 hukum tajwid. Okey. Tips dia, ingat yang minima, baki 6 lagi itu adalah izhar halqi. Minima itu adalah lam, ra. Seterusnya, tips hafal dan ingat 2 huruf idgham ma'al kunnah, lam dan ra, maka baki 6 huruf formula 8J lagi sudah tentu huruf-huruf izhar halqi yang telah kita nyatakan tadi. Okey. Sebagai contoh, falahum ajrun ghairu mamnun. Okey. Run tu baris 2 di depan. Selepasnya ada huruf ghain. Ghain ada tak di dalam grup lam dan ra tadi? Sudah tentulah tak ada. Nama pun lam dan ra. Jadi dia adalah daripada hukum izhar halqi. Seterusnya, ini kita akan mengenal huruf-huruf daripada iqlab, idgham ma'al qunnah dan ikhfa. Ada cara yang mudah. Okey. Sebelum tu kita kenal dulu apa itu 20D. 20D adalah 20 huruf bacaan D, dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Okey. Murid perlu menghafal huruf ba daripada hukum iqlab. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, min ba'di, dengung tak? Dengung 2 harakat. Selepas nun ada huruf ba. Jadi dia adalah hukum iqlab. Hafal huruf ba. Apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, ingat ba adalah iqlab. Kemudian murid perlu menghafal huruf ya, waw, mim, nun. Nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun. Salah satu kita tengok contoh anak panah yang kedua, an yadriba. Nun sakinah, selepasnya ada huruf ya. Jadi dia adalah idgham ma'al qunnah. Dengung 2 harakat. An yadriba. Ingat ya, waw, mim, nun adalah idgham ma'al qunnah. Okey. Seterusnya, tips hafal dan ingat 8 huruf yang telah kita hafal tadi daripada formula 8J. Hafal dan ingat 1 huruf iqlab yang telah kita hafal tadi. Hafal dan ingat 4 huruf idgham ma'al qunnah. Yang ada 4 huruf tadi tu. Maka huruf-huruf yang lain ialah ikhfa hakiki. Okey. Nun sakinah atau tanwin bertemu selain selain huruf daripada formula 8J, selain huruf iqlab, selain daripada huruf idgham ma'al qunnah seperti lam dan ra,
hamzah, ain, ghain, ha, kha, ha, ba, ya, wa, mim, nun yang telah kita pelajari tadi, maka selain 8 huruf ini yang belum kita sebut lagi, huruf-huruf yang kita belum sebut lagi itu adalah ikhfa hakiki. Saya ambil contoh satu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Zin, baris 2 di bawah tanwin, selepasnya ada huruf ta. Ta ada tak di dalam formula 8J? Ada tak di dalam iqlab? Ada tak di dalam idgham al-qunah? Sudah tentulah tak ada. Jadi bila tak ada, automatik hukum yauma idzin tuhadditsu ni adalah ikhfa hakiki. Jadi dengung 2 harakat. Jadi moga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Balkis binti Taib, P116588. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan rakan saya. Di sini saya menunjukkan template formula 8J dan 20D. Okey, yang seterusnya saya akan menunjukkan template formula 8J dan 20D. Apabila kita imbas di sini, akan keluar satu template formula 8J dan 20D. Seperti ini. Okey, yang seterusnya, apabila kita imbas di sini, akan keluar video simulasi dan cara menggunakan formula 8J dan 20D. Seterusnya, akan keluar permainan iaitu uji minda. Ada 5 soalan yang dikeluarkan dan kita boleh memilih salah satu. Uji minda ini adalah bertujuan untuk memastikan kefahaman kita terhadap formula 8J dan 20D. Soalan yang pertama, apakah hukum izhar halqi? Kita boleh memilih jawapannya dan akan keluar jawapan itu salah atau betul. Yang kedua, berapakah huruf iqlab? A, B, C atau D? Seterusnya, antara berikut, manakah bukan huruf idgham ma'al gunnah? Ya, ta, mim atau waw? Okey, dan seterusnya, berikut merupakan huruf izhar kecuali berapakah bilangan huruf ikhfa hakiki? 12, 21, 45 atau 15? Anda boleh pilih salah satu. Okey, dan last sekali, tugasan di rumah. Sila jawab soalan kuis melalui permainan Quizizz di bawah. Anda boleh klik link di sini dan boleh bermain soalan-soalan yang diberikan untuk memastikan pengukuhan anda terhadap hukum tajwid melalui formula 8J dan 20D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul Faris bin Razali, P117430, akan menyambung pembentangan iaitu media pengajaran yang telah diwujudkan oleh kumpulan kami iaitu kumpulan 4. Saya akan menyambung berkenaan dengan media pengajaran yang telah diwujudkan iaitu isi kandungan pengajaran. Isi kandungan pengajaran iaitu hukum, nun, mati dan tanwin. Alright. Baik, pada slide yang ke-7 ini, kami menyediakan slide ini untuk tujuan pengajaran yang lebih efektif, sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas, yang mana pelajar itu dapat untuk mengakses sendiri. Okey, di dalam slide yang ke-7, 8, 9 dan 10 ini adalah berkenaan dengan isi pengajaran iaitu hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua idgham ma'al gunnah, yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang keempat iqlab dan yang kelima ikhfa. Okey, bila mana guru menggunakan media pengajaran ini, guru boleh terus klik pada nombor dan terus ke slide yang seterusnya iaitu izhar, yang mana di dalam slide ini menjelaskan huruf-huruf izhar dan cara bacaan izhar halqi.
Begitu juga yang kedua adalah idgham ma'al gunnah yang menjelaskan huruf-huruf idgham ma'al gunnah, ya, waw, mim, nun dan cara membaca, iaitu hukum membaca dia macam mana, memasukkan serta dengung. Dan yang seterusnya adalah idgham bila gunnah, iaitu huruf lam dan ra. Kemudian yang keempat adalah iqlab. Dan yang kelima adalah ikhfa hakiki, di mana ikhfa hakiki ini mengandungi 15 huruf, iaitu pelajar wajib menghafal 15 huruf, di mana hukumnya adalah membunyikan serta dengung. Baik, tadi rakan-rakan saya telah menjelaskan kesemua elemen-elemen yang terdapat di dalam media pengajaran yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami. Alright, saya akan teruskan, iaitu saya akan membincangkan apakah kebaikan yang terdapat di dalam media yang dihasilkan oleh kami. Okey, baik. Dalam media yang dihasilkan oleh kami, kumpulan 4 adalah di mana di dalam media itu semua boleh digunakan. Maksudnya kita bukan khususkan kepada murid tahun 6 sahaja, malahan pelbagai peringkat umur, iaitu murid tahun 1 sehingga 2, 3, 4, 5 dan 6. Begitu juga di sekolah menengah juga boleh menggunakan media ini. Alright, di mana media ini adalah dikatakan mesra ICT. Tak semestinya diboleh gunakan di dalam kelas, malahan murid juga boleh akses menggunakan mobile, iaitu bila mana guru memasukkan slide ini ke dalam grup, contohnya grup WhatsApp, murid boleh terus membuka dan explore aplikasi ini. Alright, yang kedua, di dalam slide dan aplikasi yang dihasilkan ini terdapat warna-warna yang menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Okey, di mana contohnya dapat dilihatlah tadi, di mana kawan saya dah bentang, terdapat ada kartun, flora dan fauna, di mana itu adalah satu sentimen untuk menarik minat pelajar yang mengandungi ilustrasi yang menarik lah. Alright, yang ketiga adalah aplikasi pengajaran ini dibina juga untuk mencapai satu taraf dengan aplikasi-aplikasi permainan, contohnya yang ada di mobile phone lah, di mana murid boleh akses di mana-mana sahaja tanpa dia belajar. Contohnya tak perlu tunggu guru untuk dia belajar, terus akses sahaja mobile aplikasi. Yang seterusnya adalah dia tidak perlu menggunakan YouTube ataupun tak ada internet pun masih lagi boleh belajar dengan menggunakan media ini. Yang seterusnya adalah sesuai digunakan untuk semua lapisan seperti mana yang telah diterangkan tadi. Alright, yang terakhir di mana saya dapat rangkum kesemua daripada media yang dihasilkan ini adalah pelajar ataupun murid boleh memahami hukum tajwid sesuatu bacaan dalam Al-Quran dengan sangat mudah. Di mana jika murid itu dapat memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan betul, maka murid itu akan dapat membaca Al-Quran dengan betul di dalam solat. Alright, itulah hasil daripada apa yang kami bentukkan media pengajaran untuk anak-anak didik. Alright, sekian, terima kasih daripada kumpulan 4.